Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Yang dirahmati Allah, moderator kita Ustaz Hadi, Tuan Guru saya Ustaz Muhammad Ali bin Abdul Rahman, Tuan Guru saya Ustaz Abdullah Iraqi, Tuan Guru saya Ustaz Ahmad Jalaini. Semua ini ashabul fadilah, sahibus samahah wa ashabul fadilah. Samahatu syekhuna hafizahumullahu ta'ala fi dunia wal akhirah. Terima kasih kepada Pak Cik Nazri sebagai moderator, sebagai mudir dewan ini, menyediakan dewan pada kita. Terima kasih kepada Sri Kandi Dis, menyediakan pentas yang begitu indah, cantik. Untuk panel-panel ni semua maklum lepas makan kambing semua berat. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Jalaini memberi ruang. Ini adalah hari Ustaz Jalaini. Jazakallahu khairan. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebut dengan perkataan muttafaqun alaih. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, summa yuji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminuhu wa yaminuhu syahadatuhu. Terjemahan dia, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah yang hidup pada kurun aku. Ada riwayat datang dengan perkataan khairukum, ada riwayat datang dengan perkataan khairu ummati. Bukhari dan Muslim memakai riwayat khairun nasi, sebaik-baik manusia ialah yang hidup di zaman aku. Walaupun hadis ini menyebut manusia, bila kata manusia ni dia semua, dia termasuk orang baik dan orang jahat. Tetapi apabila para ulama menafsirkan hadis ini, an-nasu, mereka terjemahkan dengan ashabu Muhammad, hanya sahabat Muhammad. Sebab bila Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, Tuhan tidak memasukkan selain daripada ashabu Muhammad. Ashabu Muhammad saja dikatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang ada pada kurun aku. Kemudian Nabi kata summal ladina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang, orang-orang yang sesudah itu, sesudah sahabat aku. Summal lazina yalunahum, lepas tu Nabi kata sesudah yang mengikuti sahabat aku. Zaman Nabi dan sahabat, zaman sahabat dengan tabi'in, dan zaman tabi'in dengan atba'u tabi'in. Lepas tu Nabi kata dunia akan mengalami pergolakan. Nabi kata summa yuji'u qaumun, kemudian apabila berakhir generasi ini, kamu akan dapati kaum yang lahir setelah itu adalah kaum tasbiqu syahadatu ahadihim yaminuhu, adalah kaum tunggal langgang, kesaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan sumpah mereka mendahului kesaksian mereka. Akan jadi zaman yang tunggal langgang, orang mula bercakap pakai sumpah, kerana cakap dia dah tak ada nilai dah. Dia bercakap sana, dia bercakap sini, sampai cakap dia tak ada nilai. Maka dia nak orang percaya juga cakap dia, dia kena beri kesaksian lain, dan dia kena bersumpah. Maka
Kata Nabi, kamu akan dapati yuji'u qaumun, kaum ini akan lahir, dan apabila lahir keadaan ini, Nabi menyebut mereka bukan daripada khairun nas, sebaik-baik manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, Imam kita, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika dia syarah hadis ni dalam syarah Muslim, dalam kitab dia Minhaj, dia kata berdasarkan hadis ini para ulama telah sepakat apa? Pada menyatakan generasi yang paling baik yang pernah wujud dalam sejarah perkembangan manusia ini adalah generasi Ashabu Muhammad. Subhanallah, mereka sangat dahsyat. Mereka adalah Ashabu Muhammad. Mereka dipanggil dengan nama Jilul Quraniyun Farid, Jil, generasi Al-Quran yang sangat unggul. Nabi SAW, ikhwan, dalam riwayat Abdullah bin Amru daripada Imam Tirmizi, At-Tirmizi menilai hadis ini dengan hadis yang hasan. Nabi panjang, hadis tu di atas dia panjang, dan antum pun tahu saya ambil di belakang dia, Ustaz. Saya nak pergi kepada maksud dia. Ketika Nabi menyebut umat ini akan berpecah sampai 72, Ustaz. Nabi sebut Yahudi, Nasara berpecah 72. Umat aku berpecah 73. Bila Nabi sebut benda tu, di ujung hadis tu Nabi guna satu perkataan. Nabi kata kulluhum finnar illa millatan wahidah. Nabi kata semua perpecahan akibatnya ialah ke neraka, melainkan Nabi kata satu. Daripada 73 tu, 72 tak selamat, satu yang selamat. Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, yang mana Nabi kata mereka yang bersama dengan aku dan para sahabat aku. Subhanallah, inilah generasi yang menjadi generasi contoh yang disebut oleh Tuan Guru kita tadi, Ustaz Ali. Mereka menjadi generasi acuan pertama. Bila kita nak mencetak yang lain, kita kena tengok pada acuan dia. Sehingga kan ikhwan, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menyebut perkataan yang begitu dahsyat. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, la yasluha amru hazihil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Imam Malik kata sekali-kali urusan umat ini tidak akan jadi elok melainkan dengan apa yang telah mengelokkan dengannya umat dahulu. Kalau kita nak generasi kita jadi elok, kita kena lihat generasi dulu apa yang mengelokkan mereka. Ikhwatul iman, nanti masa cukup Ustaz Adi abang, saya ada masalah. Masalah saya kalau jumpa mic, dan saya baru terpandang Kak Poh ada di belakang. Masya Allah, Kak Poh dengan Abang Azhar. Bila Kak Poh mic, saya rasa baru tahun 2021. Saya dah ingat 2020 lagi Ustaz. So many things Kak Poh teach me. Betul Kak Poh teach Oh, silap pula. Pelan sikit pakcik, bukan kesilapan akidah pun. Touch me Touch. Thought. Banyak benda Kak Poh ajar saya. How to move. Betul doktor? Oh, doktor. Saya kena tengok doktor. Doktor UK. Banyak benda. Baik ikhwan, Quran kata dalam surah Ali Imran, kunu rabbaniyin. Allah kata walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kamu generasi rabbani, yang disebut oleh Tuan Guru kita Ustaz Ali tadi, yang kemudiannya Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala telah memberi ulasan kepada makna rabbani. Saya ambil yang Ustaz Ali sebut tadi dengan izin Ustaz Ali, iaitu generasi yang berhubung dengan Tuhan. Ikhwan, ulama sirah kata, kenapa Muhammad berjaya mencetak generasi rabbani? Saya dapat nota apa yang ulama sirah sebut lebih kurang 15 perkara. Tapi saya nak sebut dua perkara penting. Dua perkara penting.
yang menjadikan generasi itu Rabbani. Baik, sebelum itu saya katakan generasi Rabbani yang Ustaz Ali sebut tadi adalah generasi yang berhubung dengan Tuhan, Rabb, berhubung dengan pencipta mereka, pemilik mereka, penjadi mereka. Ikhwan, dalam jasad kita ni yang Ustaz Ali sebut tadi, pada awal kehidupan kita mencetak generasi Rabbani, tak manakah dalam tubuh badan kita, kita kena berhubung dengan Tuhan. Kita ada mata, ada telinga, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada jasad, ada semua, ada kulit, ada semua. Hati, ya. Untuk bagi tubuh badan kita ikut Nabi, sangat senang. Sangat senang dan terlalu senang dan mudah. Tapi untuk bagi hati kita ikut Nabi, sangat susah. Sehingga diperlukan 23 tahun kerasulan dan nubuah Muhammad untuk mencetak generasi Rabbani. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semua sahabat nampak. Hatta yang kita sebut dengan orang munafik, jamaah munafik pun mereka nampak. Tetapi hati mereka tidak berserta dengan Muhammad. Jiwa mereka tak ada, kosong. Mereka duduk dalam majlis Muhammad, mereka salat belakang Muhammad, mereka tak dapat rasa hubungan dengan Muhammad. Allah kata, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ada masalah penutupan hati untuk ikut Muhammad. Kita belajar dalam mustalah hadis, baik kita belajar dalam usulul hadis, baik kita belajar. Nanti kita akan jumpa para ulama sebut pada kita, bila kita ikut Muhammad ni, kita kena ikut dengan 3 benda, dengan 3 perkakas dia. 3 perkakas. Nak sebut macam mana kat apa? 3 perkakas. Apa pakcik? 3 ingredient. Component. 3 component. 3 komponen. Satu komponen bernama ikhlas, satu komponen bernama hub, satu komponen bernama ittiba'. Apa dia? Komponen bernama ikhlas. Komponen bernama ikhlas ini kerana hadis daripada Umar Al-Khattab menyebut kepada kita hadis yang begitu masyhur, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kerana manusia akan dapat apa yang dia niatkan. Dia tak akan dapat lebih dan kurang. Maka kerana itu ikhlas diperlukan. Kalau satu orang tu dia nak dengar tentang sirah Nabi, sekadar nak semayang macam Nabi aja, dia akan dapat itu, Tuhan akan bagi kat dia yang tu. Maka dia tak akan dapat lebih daripada itu. Dia boleh semayang letak tak mana yang dia yakin sunnah, di dada ke, di perut ke, di bawah pusat ke, yang dia yakin berdasarkan ilmu sunnah, berdasarkan guru bagi penjelasan pada dia. Dia boleh duduk tasyahud cara sunnah, dia boleh baca tasyahud cara sunnah, dan dia mungkin ada upaya untuk menolak benda yang dia rasa menyalahi, bertentangan dengan sunnah. Dia akan mampu. Kenapa dia akan dapat itu? Kerana wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia akan dapat apa yang ada dalam hati dia. Dia pasti akan dapat kadar itu. Kalau dia nak pergi lebih daripada yang tak pernah dia niat, dia tidak akan dapat. Itu sukatan dan ukuran dia. Lepas itu ikhwan, kita tengok para ulama, kita akan kata mula-mula sekali kita nak mengaji, ikhlasun niyah. Ikhlaskan niat kita. Kita nak apa? Kita mau apa? Saya teringat dulu pengalaman saya masa muda. Pasal ada Ustaz Dr. Jalain lawyer, saya beranilah cakap. Lawyer boleh defend saya. Saya ingat lebih kurang dalam 15 tahun silam kejadian ini berlaku. Ketika saya ditahan polis. Lepas khutbah bulan Ramadan, saya dipanggil polis ke Balai Polis Petani oleh seorang special branch. Special branch tu bukan orang lain, kawan baik Ustaz Abdullah Al-Iraqi, sekampung lagi. Dia selalu main kuliah saya. Mereka 2 orang. Saya ditahan berjam-jam, naik tingkat 3, bahagian penyiasatan special branch, dirakam segala apa yang saya cakap.
Kerana itu saya tidak begitu trauma. Setiap benda saya cakap orang rakam ni saya tak trauma. Saya tak trauma. Kuliah saya dirakam, percakapan saya di kedai kopi dirakam, hatta perbualan saya di kedai kopi. Orang tanya saya di kedai kopi, "Ustaz lah ni parti apa?" Saya habaq lah parti apa. Bila sampai di balai polis tu, rakaman itu dibaca balik. Saya terkejutlah pasal perbualan saya tu di kedai kopi. Macam mana orang ni special brand ke? Rupanya special brand betul. Dia datang kelas saya, dia duduk, bukan kelas saya, kelas Ustaz Abdullah Iraqi dan kelas orang-orang yang lain. Dia datang, dia rakam begitu begini. Saya kata sepatah dalam membar, saya tak mau sebut masjid mana, nanti saya kena saman Ustaz. Boleh kena saman Ustaz? Benda dah jadi kan? Ini adalah rekod sejarah hidup saya. Hidup saya ni ikhwan tidak ada rekod baik, semua gelap macam saya gelap. Jadi untuk antum buat rekod cerah, jangan kawal lah dengan saya. Rekod saya semua gelap. Dalam khutbah raya, dalam khutbah bulan puasa, saya dengan beraninya ketika itu, masa tu umur saya semuda Dr. Jalaini, dia semua young man. Saya kata, kalau dalam bulan Ramadan Allah telah membebaskan ahli neraka daripada neraka, kenapa kerajaan tak boleh membebaskan seluruh tahanan ISA? Oh, jangan main. Dan ustaz beritahu atas pentas apa saya duduk. Atas membar Jumaat. Saya kata kalau kerajaan tak boleh membebaskan tahanan ISA, ini kerajaan yang zalim dan mereka telah pemenahan orang tanpa bicara. Time tu, bukan kerajaan now, no? Time tu Ustaz. Habis saya baca khutbah, saya balik rumah, dia telefon saya, minta saya hadir ke balai polis untuk disoal siasat kerana saya punya ucapan itu berbau sebagai menghasut orang benci kerajaan. Saya bila pergi balai polis tingkat 3 di Petani Road ni, setiap pintu dikunci. Saya masuk, saya duduk atas kerusi dengan kawan tu, dalam bawah meja saya semua ada rakaman. Saya diberitahu nama saya ini, takhir lahir saya ini, isteri saya nama sekian, raja. Saya tak pernah bagi keterangan tu pun. Boleh tahu Ustaz? How dare you all? Saya kata, mana dia dapat sumber tu? Betulkah saya mengaji sekolah ni, kemudian saya sampai ke sana? Betulkah saya belajar hanya takat ni, kemudian tak sambung? Tak mana saya pergi? Berapa tahun saya duduk di luar? Semua mereka tahu. Saya kata subhanallah. Saya kata profesionalnya polis Malaysia. Dia kata yes. Kemudian dia tanya saya apa pandangan saya, bolehkah kita lawan kerajaan dengan senjata? Kalau pilihan raya tak ada, bolehkah kita tumbang kerajaan dengan senjata? Saya kata tak boleh. Kita akan tumbang satu-satu kerajaan tetap dengan pilihan raya. Bermakna saya dah selamat banyak Ustaz. Akhirnya habis dia ni, dia kata ke saya, ini hanya dia punya tugas sahaja. Saya tanya sepatah, saya kata tuan. Dia kata jangan panggil tuan kat saya Ustaz, just panggil saya nama. Tak boleh Ustaz, ini duty time, kena panggil tuan. Saya kata selama ni tuan mai kelas saya, tuan hanya nak intip ke? Tuan nak intip ke? Dia kata this is my job. Wow, my job. Dia kata itu adalah kerja dia. Itu kerja dia. Mereka jumpa keluarga Ustaz Abdullah Iraqi, mereka bagi dengar kaset rakaman mereka kepada keluarga Ustaz Abdullah Iraqi yang saya sembang di kedai kopi. Ini kerja polis. Zaman tu lah bukan polis di bawah PN ni, alhamdulillah. Ni sebelum PH pun. Nama dia kerajaan Gorga. Masa itu dia bagi dengar balik pada mak Ustaz lah, keluarga Ustaz lah, apa seolah-olah saya menilai Ustaz lah ni jahat. Dia buat begitu. Saya kata tuan mai kuliah saya siang malam pagi petang hanya untuk rakam ke? Tak ada niat kan nak mengaji? Tak ada niat kan nak ubah diri tuan? Dia tunduk. Saya kata sebelum saya keluar ni boleh tak jangan tangkap saya? Dia kata kami tak tangkap Ustaz, hanya nak ambil. Saya kata saya nak bacakan satu ayat Tuhan dalam surah An-Nisa.
Dalam surah An-Nisa Tuhan kata tentang golongan yang mereka ini lambat berhijrah. Kemudian bila dah Nabi duduk di sana, mereka pun tak berhijrah. Kemudian mereka mati. Bila mereka mati, dialog antara mereka dengan malaikat disebut oleh Tuhan dalam Quran. Allah tanya kepada mereka, di mana mereka ketika Muhammad berhijrah? Di mana kamu? Mereka jawab pada malaikat, kunna mustad'afin. Kami tak mampu nak buat seperti Muhammad. Kami orangnya lemah. Allah kata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tidakkah bumi Allah ni luas? Apa yang kamu takut duduk di situ di Mekah? Kenapa tak hijrah bersama Muhammad? Kenapa tak ikut Muhammad? Kenapa kamu takut pada tekanan orang? Kenapa? Bumi Allah ni luas. Sana tak ada rezeki kah? Tuhan tak jaga kamu kah di sana? Dan Tuhan kata tempat mereka neraka jahanam. Bila saya baca ayat ni, dia menangis tersesak-sesak. Dan dia bercerita A sampai Z sejarah hidup dia pula. Dan orang itu kawan baik, Ustazlah. Sekampung ni Ustazlah. Jangan buat tak kenal. Kau Ustaz yang hantar dia. Ini pengalaman 15 tahun silam. Kenapa ikhlas diperlukan? Kerana kita akan dapat dalam bahagian peruntukan agama ini di atas kadar itu. Termasuk kita main mengaji. Kita buka kitab, kita jumpa tuan guru, kita akan dapat takat itu dan kita tak boleh pergi lebih kalau niat kita tak berubah. Kalau kita main nak tengok, malam ni berapa ustaz? 4. Siapa paling segak? Oh, Ustaz Ali segak, Ustaz Alim tak sebut apa langsung. Oh, how dare you, Mr. Moderator. Penat saya bersolek malam ni. Tak sebut langsung segak Ustaz. Ustaz pula pergi kata hitam manis pula. Amboi Ustaz. Ni bukan hitam manis kuda kepang Ustaz. Diperlukan ikhlas. Yang kedua diperlukan apa? Hub. Kesayangan kita pada Muhammad. Perlu. Nak mencetak. Perlu hub. Kalau tak ada sayang, cinta, kita akan lepas apa yang kita ada walaupun permata. Berapa ramai orang ketika ada masalah, dia lepas benda berharga. Orang yang nak bunuh diri, hidup berharga, kekayaan berharga, keluarga berharga, kereta yang mahal, dia buang tu semua, dia terjun bunuh diri. Kenapa? Ketika jiwa dia kosong daripada hub, kasih sayang. Kenapa munafik jadi munafik? Ya, mereka kehilangan benda tu. Hub, sayang Muhammad. Untuk ikut satu-satu orang, kita kena sayang. Nak duduk depan dia, kena sayang. Pasal ini adalah dinur rahmah, agama rahmah. Dan yang ketiga, kita perlu apa? Ittiba'. Ikut sungguh-sungguh, zahir dan batin. Ikut secara zahir ni senang, tapi ikut yang batin tu susah. Penyertaan jiwa kita. Maka ketika Tuhan kata kunu rabbaniyin, Tuhan minta kita berhubung dengan Tuhan jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Kerana itu ulama sirah kata apa ikhwan? Kenapa Muhammad berjaya mencetak generasi tadi khairun nasi qarni? Kerana pertama, di pihak para sahabat ada kesungguhan nak menyertai Muhammad. Dengan ikhlas dan cinta nak ikut Muhammad sungguh. Dan yang kedua, di pihak Muhammad ada kesungguhan untuk mendidik mereka. Maka tercetaklah generasi Rabbani. Saya kata tadi ada 15, saya ambil 2 je. Kita tak boleh habiskan, itu dihabiskan dalam kuliah-kuliah kita. Jadi bila kita gabung dua benda ni, kesungguhan kita datang dengan jiwa dan raga, dan agama membentangkan tarbiyah demi tarbiyah kepada kita, kita izin benda tu semua masuk dalam jiwa kita secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Maka kita akan dapat mencipta hak Ustaz Ali sebut tadi, daripada awal tadi, pada awal sampai ke akhir kita akan dapat. Kerana itu Quran menyebut kepada kita bagaimana kedudukan mereka itu. Antum bacalah pada ayat terakhir daripada surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatahan mubina. Ayatnya akhir itu. Bagaimana Allah menyebut, bagaimana Muhammad dengan para sahabat sampai Muhammad cetak mereka berjaya. Dan Allah sebut 1, 2, 3 perkara. Dan kita ke arah itu ikhwan, ke arah itu.
Dan kita mohon pada Allah, semoga Allah memberi pertolongan pada kita dunia dan akhirat. Cukuplah sekadar itu. Kalau saya mengambil masanya lain, saya minta maaf. Tahun baru ni saya kena banyak minta maaf. Semoga Allah memaafkan saya dan merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.